Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So saya Norke Menodin. So hari ini saya ingin kupas sedikit topik yang orang cakap sangat orang kata ramai yang tak tahu. Okey, kerana hari ini kalau you perasan terlalu ramai orang yang suka menyimpan. Disimpan dekat sini sikit, disimpan dekat sana sikit kan. So memang orang suka menyimpan, especially orang Malaysia hari ini. So di antara orang kata instrumen ataupun tempat yang kalau korang perasan yang orang suka menyimpan adalah dekat takaful dan juga unit trust. Alright, mungkin yang sedang menonton hari ini rasa macam apa tu takaful kan? Apa itu unit trust? Mungkin kadang-kadang dia hanya mendengar semata-mata, betul tak? So hari ini mungkin saya akan kupas sedikit apakah perbezaan di antara takaful dengan juga unit trust kan. Sebab orang kata supaya kita pun orang kata tidaklah tersalah pemahaman terhadap dua method of kita punya tempat untuk kita simpan duit tu. Alright. So yang pertama hari ini yang saya nak kupas, apakah sebenarnya takaful. Alright. Takaful ni adalah satu tempat yang bila you all membuat caruman setiap bulan, okey, menyimpan, kita boleh kata dalam konteks menyimpan juga, ia adalah satu tempat di mana you all akan dapat satu persediaan. Alright. Persediaan yang macam mana? Alright. Ramai orang dia tidak tahu yang hari ini orang kata kita ni adalah bila-bila masa saja akan diuji, okey? Sebab kita tak tahu kan, hari ni mungkin kita selesa dengan keadaan comfort zone yang macam ni, tapi kita tak tahu apakah keadaan ataupun situasi kita pada akan datang. So, dalam takaful, bila you all menyimpan, you all akan dapat satu nilai pampasan di mana bukan you all diri saja, you all sendiri je yang kita akan lindung, okey? Tapi you all punya waris ataupun keluarga juga akan dapat benefit daripada caruman yang you all telah buat dalam takaful. Alright. So, bagaimana pula dengan unit trust? Okay, unit trust seperti mana yang korang tahu, alright, ataupun aware, unit trust ni satu tempat yang kalau you all simpan ataupun letak duit dekat situ, okay, you all akan menjana orang kata untung dekat dalam unit trust punya tempat lah. Di mana dekat situ kita pun lebih panggil dia adalah pelaburan, alright. Pelaburan tu macam okey, you all boleh pilih juga pelaburan yang dalam jangka masa yang macam mana lah. Itu maksud unit trust. Maksudnya you all simpan duit dekat situ untuk dapatkan keuntungan. Alright. So, apa lagi perbezaan antara takaful dan juga unit trust? Okey, seterusnya adalah takaful ni dia adalah satu tempat di mana bila you all buat caruman, dia adalah satu tempat yang korang akan dapat perlindungan dalam jangka masa yang panjang. Okay? Mungkin dalam 60, umur korang sampai 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun. Alright. So dalam konteks takaful ni juga, so bila you all buat caruman, okay, so setiap bulan you all ada satu perlindungan yang lama untuk cover you all. Kemungkinan besar kalau kita diuji dengan orang cakap sakit kan, mungkin orang kata you all diuji dengan tak berupaya untuk lagi bekerja, untuk cari nafkah. Alright. Dan paling yang memang kata you all kena sedar dan juga kena terima hakikat ialah apa? Semua orang pun akan mati ataupun meninggalkan dunia ini. So, di mana bila you all meninggalkan waris-waris, okay, so duit takaful ni lah yang orang cakap akan membantu waris-waris kita semua ni untuk sara hidup, untuk meneruskan kehidupan mereka dekat luar sana. Alright. Whereby dalam unit trust, you all hanya dapat untung semata-mata. Maksudnya you all hanya kerja untuk dapatkan profit sahaja. Dia tak ada apa-apa lagi instrumen dekat dalam tu. Alright. Okay, maksudnya you all simpan duit dekat unit trust hanya untuk dapat keuntungan. Alright. So, apa lagi yang saya boleh kupas pasal takaful dan juga unit trust? Okey, takaful ni dia adalah orang kata satu elemen yang ada yang banyak orang tak sedar, right? Dalam pada dia menyimpan atau mencarum tu, dia tak sedar sebenarnya dia dah buat satu amal ataupun orang kata satu kebaikan yang dia tak sedar, iaitu takaful dia mengamalkan konsep tabaruk. Okey, tabaruk, apakah maksud tabaruk dekat sini? Simple. You all biasa derma kan? Okey, derma kat masjid, derma kat pusat anak yatim, ke mana-mana pun kita boleh derma, betul? Tapi sebenarnya takaful adalah tempat ataupun instrumen yang paling mudah untuk kita semua buat kebaikan. Sebab takaful itu sendiri adalah tabaruk, di mana tabaruk adalah konsep dia adalah derma. Alright. Di mana ahli-ahli yang mencarum dalam takaful sebenarnya you all dalam masa yang sama telah membantu orang-orang yang kata ditimpa musibah. Okey, kita dah bantu untuk bagi pampasan dekat dia. So kita dah buat satu amal yang tanpa kita sedar. You just imagine setiap bulan ataupun yang you dah letak carum di takaful, you dah buat amal kebajikan, menolong satu sama lain. Okey, whereby dalam unit trust dia hanya bagi benefit pada diri kita saja. Nampak tak? Perasan tak dekat situ? Tapi orang banyak macam okeylah aku nak untung semata-mata.
Okey, sekarang ni kita kena orang kata balance dari sudut macam mana kita nak diversify kita punya duit simpanan kita. Of course kita ada matlamat yang berbeza, betul tak? So dalam unit trust memang of course kita benefit pada diri sendiri saja. Sebab kita hanya kerja untuk dapat untung sahaja. Alright? So, hari ni orang kata banyak macam kita rasa benda tu adalah benda yang sama. Simpan duit kat mana-mana pun sama je. Tapi kita kena ingat, alright, setiap kita punya duit kita simpan every month sebenarnya adalah mempunyai matlamat yang berbeza, kan? Tak bolehlah kita simpan satu tempat kita kata sama je, ini nak dapat untung, simpan dekat sini pun nak dapat untung. No, actually setiap instrumen ataupun method of kita punya nak simpan duit tu sebenarnya dia ada matlamat yang berbeza. Sebagai contoh lah, okay, kita simpan duit di ASB, betul tak? Kita simpan duit, so kita nak kerja ataupun nak dapatkan dia punya dividen yang dia bagi setiap tahun, betul? Alright, kita simpan di tabung haji. Buat apa? Of course kita ada matlamat ataupun impian untuk tunaikan haji. Okey, sama juga kalau kita simpan duit di takaful dan juga di unit trust. Alright, of course dua instrumen ini ada mempunyai matlamat yang tersendiri ataupun orang kata tujuan kita yang tersendiri. Kita tak boleh nak samakan semua method of instrumen ataupun tempat simpan duit adalah tempat orang kata yang sama, tak boleh. So kita kena pandai ataupun lebih mengenali atau mendalami kenapa kita simpan duit di satu-satu tempat yang ada sekarang. Okay, so actually ada lagi banyak orang kata point ataupun yang saya boleh highlight untuk you all kenapa kita perlu simpan duit dalam takaful ataupun di unit trust. Okey, lagi satu, takaful ni dia adalah instrumen ataupun tempat yang orang kata dalam masa yang sama, sebab takaful ni bukan semata-mata bagi you all protection. Okey, sebenarnya dalam takaful juga kita ada juga beberapa orang kata pilihan ataupun produk ataupun plan yang ada juga boleh bagi you all simpanan. Mesti ramai yang tak tahu ni, betul tak? Yang you all tahu simpan di takaful ada protection semata-mata. No, sebenarnya you all kena lebih mendalami, mengetahui lebih lanjut lagi. Okay, that's why dalam takaful juga kita ada beberapa pilihan untuk kita simpan duit, dan bukan semata-mata kita dapat protection, tapi kita juga ada orang kata simpanan. Okay, sebenarnya di situ juga sebenarnya kita dah adakan satu instrumen yang lain selain daripada duit pension kita, betul tak? Selain daripada duit EPF kita lah, okay? Selain daripada duit simpanan kita yang lain. So sebenarnya dalam takaful juga you all berpeluang untuk ada sekali duit simpanan yang extra dalam account. Okay, so whereby dalam unit trust of course lah dia adalah biasanya dia adalah daripada medium ataupun long term ataupun short term to medium term. Okay, whereby dekat situ sebenarnya memang you all nak gain profit semata-mata, dan orang kata dia adalah bergantung pada market semasa juga, betul? Tak semestinya orang kata you simpan dekat unit trust you akan 100% dapat profit yang seperti diwar-warkan. Okay, of course dia based on market semasa juga. So cukuplah untuk hari ini saya kupaskan pasal perbezaan takaful dan unit trust secara menyeluruh begini. So mungkin lagi kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. So saya akan share lagi lebih menarik topik yang sangat hangat yang kita boleh kupas bersama-sama. So kita jumpa lagi dalam the next video. Okay, bye.